anak perempuan Venugopal, Jurulatih Utama Sejarah Daerah Larut Matang, dan selaku penceramah kita lah pada hari ini, Puan Hasyiah binti Taib, Ketua Panitia Sejarah serta rakan-rakan guru yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya dan keizinannya dapat kita berkumpul lah bersama-sama dalam majlis dalam bengkel Perkasa Sejarah secara dalam talian pada hari ini. Sebelum kita mulakan bengkel kita pada hari ini, saya jemputlah Cikgu Rizal untuk memberikan sepatah dua kata. Baik, terima kasih Cikgu Wasyirah, Guru Kanan Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jana. Seterusnya yang diraikan dan Puan Mazura binti Manan dan Puan Mages. Dua-dua saya kenal melalui sejarah lah. Dulu masa saya di Georgie, pertama kali kenal dengan Cikgu Mazura, beli modu dan sebagainya. Terima kasih ya. Dan kemudian Cikgu Mages sama-sama di Matang lah sekejap, 10 bulan dengan Cikgu Mages. Seterusnya rakan-rakan guru sejarah Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jana, Puan Haji Hasyiah, Cikgu Salmimi, Firman, Cikgu Inani dan juga Cikgu Siti Khadijah. Ada 2-3 orang lagi tidak dapat hadir sebab yang pertama pengetua ada Google Meet dengan pelajar tingkatan 5, dan seorang lagi Cikgu Siti Aminah, Cikgu Mazura. Dia sedang bercuti sekarang ni. Dia ambil cuti ke Putrajaya Kelantan, di Kelantan sana. Ada urusan sana, ada keluarga di sana. Kelantan. Okey. Baik, okey, tujuan buat ni salah satunya untuk kursus NPQAL. Saya yang terlibat untuk habis dalam hujung bulan 11 ini. Tapi yang lebih penting lagi bagi saya ialah tentang sejarah ni ialah untuk kami lah mengetahui perkembangan terkini yang terbaru. Disebabkan kita sekarang dah mula dengan KSSM baru dan ramai masih lagi termasuk calon dengan guru masih lagi kadang-kadang bila tukar kepada KSSM ni rasa gemetar dan takut sikit lah. Terutama kan dengan pelajar sulung kita lah yang tahun ini kan dahlah mereka ke tempat hari tu hadapi sudah mula dengan COVID. Kemudian sambung dengan sambung lagi sampai 2 tahun ini dan kita tak tahu lagi lah apa sebagainya. Dan harap lagi dengan bengkel yang kita ada bersama Cikgu Mazura dan Cikgu Mages ini dapat memberi penambahbaikan kepada kami guru-guru sejarah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jana lah untuk melakukan yang terbaik untuk kita sama-sama menaikkan seterusnya sejarah Larut Matang dan Selama. Dan sekalung penghargaan kepada Cikgu Mazura dan Cikgu Mages sudi untuk bekerjasama dengan kami. Rasa setakat itu dulu Cikgu Wasyirah. Okey, teruskan. Okey, terima kasih ucapkan kepada Cikgu Rizal, Penekanan Pentadbiran SMK Bukit Jana. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemputlah Puan Mazura binti Manan untuk memberikan ceramah berkaitan guru kreatif, murid aktif. Dengan segala hormatnya dipersilakan Puan Mazura. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Wasyirah ya. Sebagai GK ya sekarang, saya dapat maklumat sebagai GK Kemanusiaan. Tahniah, cepat dia naik. Alhamdulillah. Lepas ni main pula. Jangan. Okey, dan saya ucapkan terima kasih jugalah kepada Cikgu Rizal, bakal pengetua lah tak lama lagi ni. Okay? Tak tahu lama lagi. Sekejap ya. Okey, saya nak mohon maaf lah sebab ini saya rasa kali ketiga baru program ni jadi. Okey, terpaksa tunda 2 kali. Kali pertama sebab saya pun tak berapa nasihat masa tu. Lepas tu kali yang kedua tu kita menghormati Magesh nak raya dan saya pun agak sibuk dengan urusan sekolah. Jadi hari ini walaupun masih lagi sibuk, semua orang akan sibuk kan. Okey, jadi saya tetaplah teruskan seperti yang dirancang. Okey, dan saya cubalah pujuk Magesh untuk join dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah lah akhirnya berjaya lah ya Magesh. Thank you very much. Okey, so hari ini terkeluar orang putih pula kan. Okey, jadi hari ini saya harap perkongsian yang kita buat pada hari ini sedikit sebanyak dapat memotivasikan kita sebagai guru dan juga menambah sedikit ilmu lah. Okey, sebab kita semua adalah guru dan saya percaya sebenarnya cikgu-cikgu yang ada dalam skrin saya sekarang ni semuanya lebih hebat daripada saya sebenarnya. Okey, sebab saya pun semut yang kecil, baru merangkak, baru bertatih, baru belajar sebenarnya, tak cukup lagi ilmu saya.
Tapi perkongsian hari ini saya harap kita sama-samalah berbincang dan buat penambahbaikan untuk diri masing-masing, khususnya dalam membantu Cikgu Rizal juga sebenarnya. Okey, jadi hari ini kita akan tengoklah, sekejap ya saya buka slide saya. Nampak slide tak? Boleh nampak slide saya ke? Nampak. Okey ya. Okey, jadi hari ini kita akan berkongsikan kalau ikutkan saya punya idea, saya punya cadangan, inilah dia fokus kita pada hari ini, iaitu yang pertama kita akan kongsikan sedikit info ataupun perkongsian ilmiah berkaitan dengan guru kreatif, murid aktif. Dan yang kedua nanti kita akan ada slot kaedah mengajar sejarah khususnya untuk murid galus. Okey, galus ni yang gagal kita nak bagi lulus lah. Okey, yang ini saya dah berbincang dengan Puan Magis dan kami telah bersetuju untuk membuat pembahagian tugas. Nanti Puan Magis akan bentangkanlah yang ni. Okey, dan akhir sekali saya akan selitkan penggunaan aplikasi menarik dalam PDPC. Sekadar orang kata perkongsian ilmu lah. Okey, jadi masa yang saya difahamkan kita punya masa lebih kurang 1.5 jam. Okey, jadi saya pun tak nak buang masa dan kita akan teruskanlah dengan apa yang telah dirancang. Baik, pertama sekali kalau cikgu tengok dekat kita punya slide sekarang, dekat kita punya screen Google Meet, ni muka cikgu yang blur, yang stres, yang tak tahu nak buat apa, macam ni lah. Okay, kita pun kadang-kadang macam tu lah. Okay, jadi kita jangan stres cikgu. Kalau kita stres, kita cuba cari alternatif bagaimana kita nak hilangkan stres kita. Tambah-tambah, lebih-lebih lagi kita yang duk pergi sekolah yang tingkatan 5 ni. Okay, yang budak nak periksa ni bulan 3 tak lama lagi. Lepas tu dengan sistem penggiliran pula dia orang buat. Jadi macam target kita tu pun sebenarnya bagi kita masa tu tidak mencukupi. Memang stres tu sebenarnya akan datang. Tapi cubalah kita sama-sama atasi supaya kita tak sakit. Okay, kita jangan sakit insyaAllah. Okay, jadi kita tengoklah sebagai pengenalan di sini untuk sejarah iaitu subjek kita. Okey, kita sebagai guru sejarah kena tahulah. Okey, sebenarnya sejarah ni sememangnya subjek yang diajar di peringkat menengah rendah. Okey, maknanya form 1, form 2, form 3 memang dah belajar sejarah lah. Sebab kita hari ni bercampur dengan guru menengah rendah, tak silap saya. Betul tak Cikgu Rizal? Betul. Betul kan? Okey, jadi saya kena buat umum lah ya. Saya tak boleh nak khusus untuk SPM sahaja. Okey, jadi sama juga sehinggalah ke peringkat menengah atas yang melibatkan guru tingkatan 4 dan 5 lah. Okey, jadi kita kena tahu bahawa subjek sejarah itu sememangnya penting. Kenapa penting? Sebab telah ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib lulus, terutama untuk peperiksaan SPM. Kalau lulus baru dapat sijil. Okey, kalau gagal sejarah BM lulus, tetap sijil tak dapat. Jadi dia kena lulus juga sejarah ni. Okey, dan untuk matlamat pula, matlamatnya adalah untuk memupuk semangat setia kepada negara dan juga perasaan bangga kita sebagai warga negara Malaysia. Okey, jadi bila kita sebut sejarah je, nasionalisme, okey, patriotik, itu yang selalu bermain dengan istilah sejarah. Okey, jadi ini adalah salah satu cabaran buat kita guru sejarah dalam orang kata nak mencapai hala tuju ataupun target yang telah ditetapkan. Okey, kalau yang di peringkat sekolah, target kita yang terdekat sekarang ni nak sasarkan dari segi kuantiti dan juga kualiti khususnya untuk SPM nanti. Okey. Okey, seterusnya kita akan kongsikan sedikit objektif pelajaran dan juga pembelajaran sejarah. Okey, ini khusus kepada pelajar. Kita kena tahu apa objektif, kenapa kena mengajar sejarah kepada murid. Okey, jadi kita tengok yang pertama, tujuannya adalah supaya murid dapat memahami perkembangan tentang masyarakat dan negara dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Okey, seterusnya kita juga cuba nak memahamkan murid supaya mereka ni juga menghargai ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan Melayu serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Okey, seterusnya menghargai usaha dan juga sumbangan tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan kedaulatan untuk kemerdekaan tanah air kita dan juga tokoh-tokoh yang menghasilkan pembangunan negara. Okey, seterusnya tak lain tak bukan tujuannya adalah untuk memupuk kesedaran dalam kalangan murid, okey, supaya mereka memperoleh kesedaran sejarah dalam pemahaman hakikat dan juga keadaan masyarakat serta negara pada masa ini. Okey, seterusnya macam biasalah mesti akan ada proses menganalisis, merumus dan juga menilai fakta-fakta sejarah negara secara rasional.
Seterusnya, mempertingkatkan daya pemikiran dan juga kematangan yang berasaskan kepada iktibar daripada pengalaman sejarah. Dan akhir sekali di sini, mempunyai kesedaran, kepekaan dan juga semangat ingin melibatkan diri dalam usaha-usaha untuk mempertahankan kedaulatan, pembangunan serta kemajuan negara. Baik cikgu-cikgu, sekarang kita akan lihat tentang pengajaran dan juga pembelajaran sejarah. Kenapa sejarah? Sebab kita cikgu sejarah hari ini ya. Okey, jadi untuk pengajaran dan pembelajaran sejarah. Okey, sebut sahaja guru sejarah, mesti orang akan kata, oh cikgu sejarah mengajar sejarah. Okey, ya betul. Tetapi perlu diingat, tugas kita sebagai guru sejarah bukan hanya mengajar sejarah. Okey, ini macam orang kata untuk pengukuhan diri kita lah sebagai guru kan. Sebab dalam tempoh PDPR, kita bekerja dari rumah BDR. Okey, mungkin ada motivasi dalam kalangan guru juga dah jadi macam berkurangan. Okey, selalu kita buat program motivasi untuk murid. Okey, jadi hari ini kita sama-sama saling orang kata sama-sama bangkitlah, okey, untuk meneruskan proses pembelajaran dalam dunia pendidikan pada hari ini. Okey, jadi tugas kita sebagai guru sejarah bukan hanya setakat mengajar sahaja. Banyak lagi tugas lain yang perlu kita lakukan. Okey, tetapi dalam proses pengajaran di sini, sebagai guru, pertama sekali kita kena merancang pengajaran kita. Okey, kita kena merancang pengajaran kita. Cuba bayangkan kalau kita tidak merancang pengajaran kita, apa berlaku semasa di dalam kelas? Saya pasti bila cikgu berada di dalam kelas, muka cikgu akan jadi seperti muka yang kita paparkan tadi, blur, tengok di atas. Okey, apa nak mengajar hari ni? Kita tak tahu hala tuju kita. Okey, jadi merancang itu adalah proses yang penting. Sebab itu kita kena key in dalam CIDS. Okey, dia ada berkaitan dengan CIDS yang kena hantar ya hari ni. Okey, jadi seterusnya di sini dia kata, okey, bila kita merancang pengajaran, nanti perancangan itu dapat mempengaruhilah penguasaan murid terhadap apa yang kita nak sampaikan kepada murid. Daripada permulaan, pertengahan hinggalah kepada dia punya orang kata akhir sekali itu ialah refleksi. Okey. Okey, seterusnya kemampuan guru. Okey, kita ni sebagai guru, kita nak tengok kemampuan kita dalam pengajaran. Bagaimana? Setengah orang menjadi guru, saya percaya. Di awal posting saya pun ada rakan-rakan yang mengeluh. Okey, sebenarnya tak ada minat pun nak jadi cikgu. Tapi bila jadi cikgu, nak kena pula mengajar subjek yang dia tak apa nak suka walaupun dia belajar di peringkat U. Okey, nak tak nak dia kena juga cari dia punya kemampuan dalam diri bagaimana nak meneruskan kerjaya dia sebagai seorang guru. Okey, maksudnya di sini sebagai individu. Okey, sebagai setiap seorang individu, okey, setiap antara kita ni semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Sama ada sedar ataupun tidak. Ini pendapat saya lah. Saya percaya ada kebanyakan kawan-kawan kita akan mengeluh, akak tak pandai, cikgu tak boleh nak buat ni, saya tak reti ni. Sebenarnya kita boleh. Okey, kita boleh sebenarnya. Itu adalah kemampuan yang perlu kita lahirkan. Tapi kita kena usahalah. Kita tak reti, kita kena cuba. Kita cari ilmu. Ilmu boleh dapat dari pelbagai tempat lah. Dari rakan yang perlu dirujuk. Sekarang kita ramai YouTuber ya. Boleh tengok dekat YouTube. Boleh cari sumber-sumber yang boleh di Google, maklumatnya di hujung jari. Okey, jadi kemampuan guru dalam proses pengajaran ini sebenarnya bergantung kepada kreativiti yang kita miliki. Okey, bagaimana teknik yang kita nak gunakan untuk kita persembahkan kepada murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi kreativiti di sini sangat penting. Setengah orang dia akan kata, maaflah saya tak kreatif. Sebenarnya dia kreatif. Kreatif ni bukan setakat kita nampak benda yang cantik sahaja. Okey, sebenarnya idea itu juga adalah kreatif. Contohnya, dalam proses pengajaran sejarah, kita cuba nak bantu murid supaya ingat fakta. Jadi kita mungkin boleh mengaplikasikan pelbagai kaedah seperti teknik akronim. Kalau setengah orang dia suka melukis, dia tak suka baca. Jadi kita persembahkan kreativiti kita dalam bentuk lukisan. Kalau tak reti nak lukis orang betul-betul, kalau kata awak pula terkeluar macam budak ya. Okey, jadi kalau kita mengajar, kita nak guna orang lidi, itu juga adalah kreativiti kita. Tak kisah, asalkan masih boleh difahami. Okey, kesenian tu kalau guru seni dia fahamlah apa maksud seni. Okey? Okey, seterusnya kreativiti guru dalam merancang saya katakan tadi sebab dapat menggalakkan penglibatan murid secara aktif di dalam kelas. Ini sebenarnya yang boleh menggalakkan murid.
Okey, dari awal kita masuk kelas, dari awal tahun ataupun secara maya, bagaimana proses yang kita lakukan selama ini. Sama-sama kita semak semula. Okey, so kita teruskan dengan isu mata pelajaran sejarah yang dikatakan oleh murid-murid kebanyakannya membosankan. Sebab apa mereka kata bosan? Tak minat. Jadi disebabkan inilah ramai murid kita yang lena di dalam kelas, yang cuba ponteng kelas, cuba ponteng sekolah, tak minat. Angguk-angguk tapi kerja tak buat. Okey, selalunya memang macam bagi mereka sejarah membosankan. Kenapa bosan? Sebab bagi saya bergantung kepada perancangan guru, persediaan guru dan juga kreativiti yang guru nak gunakan. Kalau kaedah daripada awal tahun hingga hujung tahun asyik sama je, baca-baca buku teks, jawab isi GLA, mestilah budak bosan. Jadi kita kena perbagaikan kaedah kita, kena persembahkan bakat yang kita ada. Okey, saya percaya ramai antara kita yang orang kata menghadapi kekangan masa. Tapi sambil-sambil kita duduk saja-saja sebenarnya kita boleh bersembang dengan rakan-rakan kita untuk berkongsi idea. Walaupun jarak kita jauh antara satu sekolah ke sekolah lain. Contoh macam saya dengan Magesh. Okey, sebenarnya saya pun tak pandai mana. Tapi ada perkara-perkara yang perlu saya rasa saya rujuk Magesh, saya akan kontak Magesh. Okey, macam itulah hubungan kita sesama guru. Okey, jadi kita tengok seterusnya di sini, ciri-ciri seorang guru yang kreatif. Okey, ini ialah ciri-ciri seorang guru yang kreatif. Sebenarnya banyak ciri-ciri. Kalau nak fikir secara umum memang banyak ciri-ciri. Kita semua adalah guru dan kita boleh berfikir secara rasional sebenarnya. Okey, jadi di sini mempunyai komitmen yang tinggi. Komitmen ni cikgu-cikgu bukan semua orang boleh bagikan komitmen yang terbaik walaupun dia seorang guru. Okey, contohnya dalam pelaksanaan aktiviti sama ada di peringkat panitia ataupun di peringkat yang lebih besar. Okey, saya ambil di peringkat panitia sejarah. Saya percaya dekat semua sekolah ada guru-guru yang orang kata macam menjadi guru yang senyap. Okey, ahli yang senyap. Tidak cuba melibatkan diri dalam sama-sama menjayakan program panitia yang dirancang. Contohnya bulan kebangsaan. Okey, bulan kemerdekaan. Jadi di sini sepatutnya sebagai seorang guru kita kena ada komitmen yang tinggi dan komitmen inilah yang akan menjana kebolehan kreatif dalam diri. Okey, yang ada dalam diri kita tadi tu. Okey, seterusnya kepuasan daripada membantu pelajar-pelajar mereka akan mendorong serta membimbing guru-guru yang kreatif untuk mencari cara-cara yang menarik untuk membimbing pelajar-pelajar. Jadi kalau kita ada komitmen, kita rasa kita suka membantu murid-murid. Memang orang kata kita akan usahakan bagaimana, kita akan fikirkan bagaimana kaedah yang terbaik yang boleh kita bantu murid tadi. Jadi saya ambil contoh, semua orang kenal saya rasa Puan Suziana Hashim. Saya suka tengok dia. Dia sangat sibuk di sekolah. Okey, dia sangat sibuk di sekolah tapi dalam masa yang sama dia boleh menyampaikan ilmu bukan hanya kepada murid tetapi kepada guru-guru. Dia buat perkongsian walaupun perkongsian itu sangat simple. Okey, kalau tak boleh bersemuka kita buat secara atas talian, dalam phone pun boleh ataupun duduk saja-saja sambil makan, hanya dalam 2-3 minit pun kami masih boleh bersembang tentang apa yang perlu dipertingkatkan dalam diri kita ni. Okey, seterusnya kita tidak puas dengan status quo. Dengan cara itu mereka sentiasa mencari-cari cara yang lebih baik untuk menyampaikan pelajaran supaya pengajaran mereka lebih bermakna. Saya percaya cikgu-cikgu yang berada dalam skrin saya ketika ini semuanya bagus-bagus. Okey, kalau tak bagus tak jadi cikgu lah kan. Okey, jadi kita semua cuba yang terbaik. Okey, kita sama-sama mencari penyelesaian bagaimana nak membantu sekolah dalam meningkatkan pencapaian murid. Jadi sebab itulah kita cikgu-cikgu kita mengajar, kita galakkan murid masuk kelas, kita semak buku murid, kita komen latihan mereka dan macam-macam lagi cara yang telah kita buat. Jadi itu sebenarnya sifat yang baguslah. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat guru kreatif, murid yang aktif. Okey, guru kreatif maka muridnya akan aktif. Okey, pembelajaran aktif mampu menghasilkan idea-idea yang unik, melibatkan pemikiran kreatif serta kreatif. Okey, jadi di sini guru yang kreatif, murid aktif. Jadi maknanya saya rasa semua faham kalau kita guru sejarah bertindak secara kreatif, maka murid kita akan terlibat secara aktif. Okey, saya percaya cikgu, kita boleh buat macam-macam tugasan, macam-macam orang kata teknik dalam proses pengajaran kita. Contoh paling mudah, cikgu suruh mereka buat folio. Itu juga adalah salah satu kaedah sebagai guru yang kreatif.
Okey, sebab kita juga membuka peluang, memberi peluang kepada murid-murid untuk menunjukkan sifat kreatif mereka di samping mereka yang terlibat secara aktif. Okey, seterusnya, guru yang kreatif menggunakan kaedah dan pendekatan yang sesuai. Sebab kita pun tengok murid kita banyak level, banyak aras, jadi kita cari pendekatan yang sesuai. Tak bolehlah kalau kata murid kelas belakang tapi kita nak samakan kaedah dengan kelas di hadapan. Itu tak boleh. Yang ini nanti kita akan tengok contoh macam dalam nak membantu murid-murid golongan yang galus. Puan Magdish akan share dengan kita bagaimana kejap lagi. Okey, seterusnya persediaan perlu dibuat oleh guru sebelum mengajar. Jadi kena juga fahami isi pelajaran dan juga segala konsep yang hendak disampaikan kepada murid. Ini merujuk kepada persediaan guru sebelum masuk ke kelas. Okey ya. Okey, jadi sebelum nak masuk kelas kita kena tahu apa objektif kita hari ni. Nak mengajar apa? Macam mana kita nak mengajar? Selalunya macam itulah kita buat kan cikgu kan. Okey, jadi sebab itu kita dapat menyampaikan ilmu yang kita nak sampaikan tadi dan saya percaya perkara itu akan dapat difahami oleh murid-murid jika kita buat persediaan yang rapi lah. Okey. Okey, seterusnya guru perlu mengenal pasti latar belakang pelajar. Okey, kita juga kena sediakan ABM, BBM yang sesuai dengan kemampuan dan kebolehan murid. Mentang-mentang musim PKP, COVID apa semua ni, kalau minta duit bayar duit modul je, murid akan mengeluh. Kata cikgu ekonomi merosot teruk kan. Jadi kita kenalah bantu mereka cari alternatif yang sesuai dalam proses menyediakan ABM, BBM yang bersesuaian. Okey, ABM, BBM ni sama ke berbeza cikgu-cikgu? Sama ke berbeza ABM dengan BBM ni? Berbeza. ABM alat bantu. Beza kan? Okey, walaupun nampak anak sama sebenarnya berbeza. Okey, kalau alat, contoh saya ambil macam dekat dapur. Kan dekat dapur kita nak masak. Okey, antara bahan masakan dengan peralatan masakan. Macam itulah dia ABM dengan BBM. Jadi kita kena pastikan dia sesuai. Okey, contoh nak guna komputer ke, nak guna bahan bercetak ke kan? Okey, jadi kita ikut juga kemampuan dan juga kebolehan murid. Sebab tak semua murid yang mampu mengikut apa yang kita hendak. Jadi kita kena pantau dulu, kena tahu latar belakang murid. Okey, seterusnya guru perlu tahu tahap pemikiran dan pengalaman murid. Ini untuk bantu murid fahami sesuatu topik yang kita hendak hajar. Okey, seterusnya contoh yang kita tengok di sini, sesi soal jawab kita lakukan secara ringkas dalam set induksi. Ini intro, kita kena buat set induksi intro. Jadi di sini kesesuaian dengan subjek kita, dengan topik yang kita nak bincangkan. Apakah set induksi yang sesuai? Sebab saya percaya ada di antara guru-guru sejarah, kebanyakannya masuk kelas terus masuk je dengan apa yang dia nak ajar. Dia dah lupa dah, dia tak buat pun set induksi, bagi dia macam buang masa. Sebenarnya kalau kita sediakan set induksi ini secara tak langsung, perkara ini dapat merangsang pemikiran murid untuk memberi respon dan juga perhatian terhadap proses PMP yang kita laksanakan tadi. Contohnya, kita boleh gunakan teknik penyoalan. Kalau tak bawa apa-apa, kita soal je. Gunakan anggota badan kita. Gunakan persekitaran kita. Okey, dan satu lagi, kita kalau kita dah ada kemudahan seperti alat bantu mengajar seperti komputer dan kita ada handphone ke, kita boleh gunakan untuk merangsang ataupun kita nak galakkan pelibatan murid secara aktif di dalam kelas. Okey, seterusnya kita akan lihat penggunaan ABM, BBM. Yang mana yang kita tengok menarik tu, ini sebenarnya dapat menarik perhatian dan juga minat murid. Lagi canggih cikgu buat masuk kelas, lagi wow bagi murid akan kata wow hebatnya. Dan mereka akan rasa tertarik untuk mengikuti sesi PDP kita. Okey, ini juga dapat mempengaruhi penglihatan dan pendengaran murid. Daya ingatan murid akan menjadi lebih berkesan. Contoh seperti yang kita tengok Cikgu Usop ajar kan. Macam-macam kaedah dia ajar. Okey, jadi penggunaan BBM, ABM, so kreatif lah apalah macam-macam, ada Google Form secara atas talian untuk murid-murid yang masih lagi PDPR. Jadi ini juga sebenarnya dapat menarik perhatian mereka untuk terus mengikuti sesi yang kita laksanakan. Okey, daya ingatan murid lebih berkesan, menjadikan murid mudah ataupun lebih faham dan dapat membantu menjelaskan dan mengembangkan konsep pengajaran dengan lebih terperinci. Baik, seterusnya ini adalah contoh. Hari itu saya pernah mengajar dekat Sekolah Menengah Bukit Jana ya. Saya pergi untuk tuition program apa tak ingat saya. Okey, masa tu saya mengajar dekat pusat sumber. Saya tengok ya bagus murid Bukit Jana ni, cikgu dia ada ajar ya buat bahan-bahan orang kata macam replika, letakkan di pusat sumber sekolah tu. Saya rasa tertarik sangat saya tengok cara mereka buat tu. Okey, macam ni lah lebih kurang.
Okey, seterusnya apa beza APN dengan BBM? Kita tak apalah, kita dah bincang tadi kan. Sebab tengok masa pun makin berganjak ni. Okey, tentang motivasi. Okey, tentang motivasi, sebenarnya aspek motivasi ini seperti yang kita tahu memang penting, okey, untuk murid-murid kita. Jadi komponen utama dalam kemahiran untuk menarik perhatian awal murid ialah dengan mewujudkan motivasi di dalam kelas. Okey, contohnya kita masuk kelas, janganlah terus nak marah-marah, janganlah terus nak bad mood. Kita kena puji-puji dulu murid. Bagus apa yang datang sekolah. Itu adalah satu contoh bentuk motivasi. Okey, guru perlu tahu bahawa dirinya sendiri merupakan sumber rangsangan yang kompleks dan mempunyai pelbagai-bagai sifat dan juga tingkah laku. Seterusnya, cara kita ni sebagai guru bercakap, cara kita senyum dan segala-gala tindakan kita ini sebenarnya mempengaruhi apa yang murid tengok. Okey, maknanya mempengaruhi tingkah laku pelajar. Okey, contoh sebab itu kalau ada cikgu yang pakai cantik-cantik, murid-murid suka. Okey, ataupun kalau dia jenis suara tegar, cara cikgu tu bercakap kan, kebanyakan murid suka. Okey, seterusnya untuk memberi motivasi kepada murid, guru perlu mewujudkan unsur-unsur ketegangan dan juga bangkitkan perasaan mereka. Dan kita tengok juga di sini, mereka mungkin akan menggunakan kata-kata perangsang untuk mewujudkan minat terhadap pengajaran guru. Selain itu, guru juga boleh menunjukkan sesuatu aktiviti yang berguna ataupun menggunakan soalan yang mencabar. Dan kita akan teruskan dengan cara menarik perhatian murid tadi sebagai memberi motivasi. Okey, jadi sebagai guru sejarah juga, kita kena tahu cara bagaimana nak tarik perhatian murid. Fokus kepada subjek kita lah, sejarah. Jadi ini adalah cabaran apabila murid tidak minat untuk belajar sejarah. Dan kebanyakan murid, mereka mesti akan salahkan cikgu. Selalu kalau kita cikgu ni nak buat postmortem, kita akan kata murid kurang daya usaha, kita salahkan murid. Tapi sekarang bila kita tanya kepada mereka, kenapa tak minat sejarah? Okey, jadi mereka salah satu faktornya sebenarnya mereka juga turut menyalahkan guru. Contohnya dia, guru ni tak seronok ajar saya. Itu contoh. Jadi ada yang kata guru ni suka tengok buku teks je tapi tak cerita apa-apa benda, tak huraikan apa-apa benda. Asal bagi masuk kelas je, baca dekat buku, buat latihan. Jadi itu adalah salah satu faktor kenapa murid tak minat sejarah. Dan nada suara yang digunakan oleh guru juga tidak sesuai. Contohnya sama je daripada awal sampai penghujung kelas. Maknanya mendatar dan kurang sesuai lah. Sepatutnya kita kena ikut rentak yang sesuai di dalam kelas. Okey, guru boleh mengubah intonasi rentak suara untuk menegaskan tentang sesuatu perkara semasa mengajar. Tapi biasalah kan cikgu-cikgu, kita nak penuhi kehendak semua pihak memanglah susah kan, tapi kita cuba. Termasuklah diri saya, kita cuba yang terbaik untuk subjek kita sejarah. Okey, ini antara aktiviti dalam proses PDP yang boleh kita laksanakan bersama murid, iaitu kerja secara berkumpulan. Walaupun kita ada SOP tapi kerja secara berkumpulan masih boleh dilaksanakan mengikut kaedah yang sesuai lah. Okey, pengajaran individu kita ada sistem tutor, mentor, mentee. Yang ini ialah seorang guru akan membimbing seorang murid. Dan kita boleh buat aktiviti seperti drama, lakonan ya, nyanyian, game based learning, macam nak main permainan apa-apa kan. Okey, belajar di luar kelas, bawa pergi padang, duduk dalam kantin, masuk makmal. Okey, kemudian sistem pengukuhan. Okey, yang ini kita boleh gunakan kaedah ganjaran. Okey, ganjaran tak semestinya dalam bentuk yang kita nampak macam harta-harta ataupun alatan. Tapi ganjaran juga boleh datang dalam bentuk intrinsik iaitu dalaman. Contohnya macam pujian. Bagus awak hari ni. Bagus, jangan putus asa, teruskan usaha. Itu adalah hadiah juga bagi mereka. Ganjaran yang mereka suka sebenarnya. Okey, ekstrinsik ni ialah ganjaran luaran. Contoh kita bagi hadiah, murid paling aktif dalam PDP kita akan bagi hadiah. Ataupun kita bagi mereka markah yang tinggi. Dan satu lagi, kita selalunya sekolah akan bagi sijil penghargaan. Ini juga dapat memotivasikan murid. Baik, sebagai guru, kita kenalah berani menghadapi risiko untuk berhadapan dengan kritikan. Termasuklah diri saya, tak pernah tak dikritik. Mesti akan dikritik. Cuma kita je tak tahu kan. Okey. Dan kita juga sebagai guru kena yakin. Dalam proses penyampaian ilmu, kita kena yakin. Terutamanya kepada murid-murid kita. Dan menunjukkan komitmen yang tinggi. Untuk komitmen ini, kita kena lebih sikitlah bersikap rajin. Tidak mudah putus asa, fikir yang positif, bersikap secara positif. Okey, dan paling penting sebagai guru sejarah dalam tim yang sama, untuk panitia sejarah kita kena bekerjasama. Okey, dan akhir sekali kita anggaplah pekerjaan kita ini sebagai ibadah. Sebab kita pun nak pahala kan, pahala yang percuma.
Okey, kesimpulannya sejarah adalah mata pelajaran yang mempunyai idea dan konsep yang khusus. Pemahaman dan perhatian sangat pentinglah untuk menjadikan pengetahuan sejarah yang kita ada ini secara relevan berguna dalam kehidupan seharian kita. Okey, sejarah dikatakan sebagai pendukung utama dalam proses pemupukan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Okey, penekanan terhadap aspek nilai dan iktibar. Ini dapat memupuk semangat setia kepada negara, rasa bangga dan peribadi sebagai rakyat Malaysia. Dan penekanan dalam perkembangan kemahiran, contohnya kita ada kemahiran mengumpul, kemahiran mengelas, mentafsir, menganalisis, mensintesis dan mengaplikasi maklumat. Jadi semua kemahiran ini dapat membantu dalam meningkatkan kefahaman dan minat murid terhadap sejarah. Okey. Setakat ini, itu sahaja untuk slot yang pertama dan saya serahkan kepada Puan Magesh untuk slot yang kedua. Ada soalan tak? Ada nak tanya soalan dulu sebelum kita teruskan dengan slot yang kedua? Ada soalan ahli-ahli yang dengar. Okay. Ataupun cikgu nak kongsi apa-apa? Sebab saya pun berkongsi dengan cikgu ya. Saya bukan penceramah yang macam pakar motivasi tak lah ya. Kita berkongsi ilmu. Cikgu boleh juga share dengan saya bagi pendapat. Silakan. Ada? Nak tanya macam mana kita nak apa tu tariklah ni minat pelajar yang kata kelas belakang ni, terutamanya untuk soalan objektif tu, bagi menarik sikit. Okey, terima kasih Cikgu Bashira. Baik, untuk pendapat saya dari diri saya, untuk menarik minat murid terhadap soalan-soalan objektif terutamanya murid kelas belakang, banyak sangat cara sebenarnya. Untuk pengalaman yang telah saya lalui, saya percaya kawan-kawan pun sama sebenarnya. Okey, mereka ni suka berjaga malam. Mereka masing-masing ada gadget, ada handphone masing-masing sekarang, zaman sekarang ni. Jadi kita boleh buat soalan atas talian. Tak payah buka buku lah maknanya. Bagi mereka latihan secara digital. Contoh banyak aplikasi yang boleh kita gunakan lah untuk soalan-soalan objektif ni. Macam kita ada Quizizz, Kahoot, okay, dan kita ada banyak lagi sebenarnya. Dan di sini memerlukan kreativiti guru, usaha guru, komitmen kita sebagai guru sejarah dalam membina soalan-soalan menggunakan aplikasi yang sesuai. Dan saya juga kalau macam saya sekarang ni cabaran jugalah nak mendidik anak-anak di Sekolah Menengah King Edward ni. Bukan senang sebenarnya ya, walaupun dengan nama sekolah tu macam gah. Tapi kualiti murid tu tak semua yang bagus lah. Jadi kita sebagai guru, macam saya sebagai guru sejarah, saya rasa sangat mencabar mengajar murid di KE sebenarnya. Okay, saya buat group dalam Telegram, kita gunakan saluran Telegram dan saya akan pantau, saya bahagikan murid ini kepada kelompok-kelompok mengikut tahap. Saya akan pantau mereka. Jadi kita walaupun murid tak semua yang jawab, kita teruskan usaha kita. Kita hantar je tugasan. Maknanya soalan yang mudah lah dalam bentuk objektif. Jadi murid yang memberikan komitmen, hasilnya nanti mereka lah yang akan dapat. Okay, hasil yang baik tu murid yang rajin yang akan dapat. Yang mana tak join, yang tak buat tu, jadi kita tak apa dah lah, cuma kita pujuk. Okay, pujuk suruh buat. Kita tunjuk contoh soalan mudah. Masuk kelas, kita galakkan lagi dengan soalan penilaian macam kita paparkan dekat skrin ataupun kita gunakan modul untuk soalan-soalan objektif. Dan selalunya murid ni kalau dia tak nak buat sebab dia tak tahu kan, sebenarnya kita nak bagi dia tahu senang je. Kita ambil, kita dah tahu soalan, kita cari bahan berdasarkan buku teks, kita ceritakan sedikit perkara yang berkaitan dengan soalan. Kemudian daripada cerita kita tadi ataupun bahan yang kita tunjukkan tadi, kita suruh murid cuba balik, jawab balik soalan yang kita bagi. Jadi mereka akan ingat apa yang mereka belajar tadi. Mereka cuba jawab. Confirm mereka boleh jawab. Masa tu lah. Okay, masa tu. Lepas tu kita kukuhkan lagi. Buat lagi latihan tersebut berulang kali. Cari set soalan yang lain. Tengok soalan tentang perkara yang sama. Buat lagi. Lama-lama esok mereka sukalah. Selalunya macam tu lah. Boleh Kak Washira? Boleh, terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, ada soalan ada lagi ke? Ada lagi ke sebelum kita teruskan pada Puan Magesh? Ada? Ada tak? Ahli-ahli panitia? Macam murid kan? Tak ada. Okay, terima kasih diucapkan pada Puan Mazura atas perkongsian menarik lah. Ada? Sebentar tadilah. Okey, majlis seterusnya menjemput Puan Magesh untuk memberikan ceramah berkaitan perkongsian kaedah mengajar murid galus. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Sorry Mazura, dia kena tekan yang mana kalau sharing tu? Is it window atau tab? Tolong guide sikit Mazura. Tab. Okay. Thank you. Can you help me Mazura to present? Dia tak nak keluar. Sekejap, saya tolong you Maggie Syam. Thank you. I give you the latest one. Okay, kejap ya. Sekejap ya tau. Boleh Magesh? Yes Mazura. Is it the Boleh ke? latest one? Ini yang latest ke? Ada hantar lagi ke tadi? Ya. I hantar you sekarang. Dah hantar yang latest. Adalah sedikit saya buat perubahan. Selepas sekejap tengok you pun sharing kan, saya ada add on sikit. Sorry masa minta maaf semua. Okay. Biasa. Tak apa. Okay. Satu technical. Thank you. Okay, yang ni lah. Okay, thank you so much. Okay, selamat petang. Saya ucapkan kepada, boleh dengar? Kepada Encik Rizal. Boleh. Okay, wakil daripada sekolah SMK Bukit Jana. Lepas tu kita ada kita punya MC hari ini, Puan Washira. Lepas tu kawan saya, Puan Mazura. And cikgu-cikgu, panitia sejarah. Okay, thank you kerana menjemput kami. So di sini kami ingin sharing berkongsi bagaimana cara kaedah untuk mengajar sejarah khususnya untuk pelajar galus. So saya Puan Magis dari SMK Matang. Saya akan share pelbagai kaedah dan saya akan fokus on apa yang saya gunakan dalam SMK di sekolah saya dan apa yang mudah untuk kita praktis dengan pelajar kita. So idea saya akan bagi banyak, so cikgu boleh pilih. First of all adalah motivasi lah, mindset. Kita kena ubah mindset pelajar. Saya setuju dengan apa yang Puan Mazura kata adalah kita kena motivate pelajar. Kan? First, masalah kita dengan pelajar, kalau dia dengar je perkataan sejarah, susah. Selain boring, mengantuk, perkataan satu lagi yang selalu kita dengar, susah. Sejarah tu susah. Bila dia kata macam tu, maksudnya dia dah letak satu tembok yang besar. Kan? Dia dah block dia punya mind, sejarah ni subjek yang sangat susah. Kita kena ubah mindset dulu. So dengan pelajar saya selalu bagi tahu sejarah tu mudah. Dia kata betul ke cikgu, sejarah ni susah. Tapi we have to put in their mind. Repetition lah, kita kena motivate belajar, kita kena terangkan bahawa sejarah itu mudah. Bagaimana kita nak buktikan sejarah itu mudah? Kita kena guna pelbagai kaedah yang boleh meyakinkan mereka bahawa sejarah itu mudah dan mereka boleh achieve, mereka boleh jawab. Okay, dan mereka dapat kepuasan dan mereka tengok result mereka pun boleh lulus berbanding dengan subjek lain. Sejarah ni memang mudahnya. Lepas tu baru mereka akan percaya. So first of all, saya pun akan motivate budak saya juga dengan perkataan inilah, iaitu sejarah itu mudah. Okay, so saya galakkan pelajar cikgu-cikgu semua
untuk motivate pelajar cikgu dan yakinkan mereka. Next adalah kaedah mengajar sejarah dengan mudah. So untuk meyakinkan mereka, kita kena guna pelbagai cara lah. Okay, cara saya biasanya lebih mudah dan jimat kos, senang. Okay, first of all, saya banyak belajar daripada Cikgu Yusof. So credit goes to him lah. Cikgu Yusof, saya banyak belajar daripada beliau dan hampir setiap tahun saya akan jemput Cikgu Yusof ke sekolah saya dan banyak guidance yang saya gunakan daripada Cikgu Yusof tu telah meningkatkan result sekolah saya. And saya akan senaraikan sini, saya baca dulu, nanti saya akan fokus beberapa kaedah yang kita boleh guna dalam kelas. First kali adalah kaedah easy sejarah. Okay, nak lagi senang faham, menggunakan lagu. Lagu ni ada pelbagai lagu kita boleh gunakan. Okay, even lagu Jalur Gemilang, okay, lagu Keranamu, okay, lagu sekolah yang mempunyai nilai-nilai murni. Okay. Lagu-lagu ni kita boleh guna supaya belajar tu memang selalu nyanyi kan, dia dah terhafal dah lagu Keranamu, Jalur Gemilang. So nilai-nilai yang ada dalam lagu tu dia boleh ingat. Dan nilai-nilai tersebut dia boleh guna untuk jawab soalan kebat. Okay, cara nak jawab saya ajar. So ini antara sumber idea yang ada dalam lagu tu untuk kaedah menghafal nilai-nilai lah. Itu yang first. Dan yang kedua, boleh guna kaedah melukis. Ketiga, kita boleh guna benda wujud yang ada macam tunjukkan bendera. Okay, gunakan mata wang kalau kita nak ajar mata wang. Okay, kita guna mata wang tunjukkan dia. Macam set industri yang Mazura cakap kan. Okay, sebelum mengajar kita boleh guna pelbagai cara untuk menarik minat pelajar. Dan pelajar kelas belakang ni, sometimes pelajar yang dia ada masalah menguasai bahasa Melayu dan kita cakap dia tak faham. Kita tunjuk gambar ataupun benda, dia lebih faham, dia lebih nampak. Okay, even saya boleh komunikasi dalam bahasa Melayu, bahasa Tamil. Okay, saya boleh cakap Hokkien, so saya boleh cakap. Ada kalanya ada pelajar Cina yang tak boleh cakap Hokkien pun ada. Dia cakap, dia hanya boleh cakap dengan logat yang lain. So saya kena lukis atau minta kawan dia translate. So one to one. So kaedah macam ni lebih mudah lah nak bagi faham. Next, kaedah akronim. Tadi Cikgu Mazura pun ada bagi tahu. Ini cara kita nak simplify satu-satu isi. Kita buat akronim bagi dia ingat. Dan akronim tu kalau kita bagi pelajar untuk cipta, dia lebih menarik. Dia lebih funny kan? Dan dia pun senang faham. Kita bagi dia peluang untuk mereka menjadi kreatif dalam kelas. Ni 4 isi kena ingat. Okay, mari kita cuba buat akronim. So kita bagi dia peluang jadi kreatif dan isi tu mesti dia ingat. Okay, dan itu saya selalu cuba buat. Dan kaedah bercerita. Bercerita tu sangat penting. Okay, macam kalau kita kata ada pelajar kata baca buku teks saja tak seronok. Okay, so ada budak memang tak suka baca pun. Kita bercerita. Okay, tajuk ni kita nak belajar. Tajuk ni mengenai apa? Lepas tu masih ada pelajar kelas belakang ni dia susah nak faham kita bercerita macam ni. Kita kaitkan dengan kawasan persekitaran dia. Kan, kaitkan dengan kawasan persekitaran, kita letakkan ataupun kita bagi cerita zaman dulu, lepas tu cerita zaman sekarang supaya dia nampak apa yang kita nak sampaikan kepada dia. Dan selalunya dalam kelas untuk setiap subtopik yang saya ajar, biasanya saya akan relatekan dengan isu semasa. So barulah dia boleh faham bila ada soalan kebat. Oh ya, macam ni cikgu selalu dia kaitkan dengan cerita dulu dengan sekarang, dulu dengan sekarang, dulu dengan sekarang. Sentiasa kaitkan fakta dengan isu semasa. Next, nombor 6 adalah satu teknik yang saya rasa sangat berkesan iaitu
teknik acuan sejarah. Pelajar sudah kenal dengan teknik acuan BM. So kita ada teknik acuan sejarah. Okay, dan sekarang bila dah mula KSSM ni, cikgu tingkatan 1 sampai ke tingkatan 5 boleh menggunakan teknik acuan sejarah untuk mengajar pelajar menulis jawapan, struktur dan esei. Struktur dan esei tak banyak beza, just soalan pun hampir sama kan, sama je, hanya markah je beza. Struktur dia nak jawapan lebih pendek dan esei ni dia nak jawapan yang panjang. Dan teknik acuan sejarah ni khusus untuk soalan kebat. Nanti saya akan explain dengan lebih detail tentang nombor 6 ni, teknik acuan sejarah. Next, number 7, game-based learning. Game-based learning ni kaedah di mana tidak menelan apa-apa kos. Just menggunakan pergerakan tangan, okay, untuk memudahkan pelajar mengingat. Yang ini Cikgu Yusof selalu akan ajar lah. Kalau Cikgu Yusof pernah datang ke sekolah cikgu untuk buat bengkel ke, ataupun Cikgu Yusof pernah bagi bengkel kepada cikgu-cikgu LMS, dia selalu akan ajar. Dan kaedah ini memang menarik. Pelajar memang senang nak ingat. Okay, so yang ini saya akan terang nanti. Dan nombor 8, modul kertas 1. Modul kertas 1 untuk pelajar cemerlang dengan pelajar galus berbeza. Okay, di mana modul kertas 1 ni kalau boleh, kalau kita dapatkan set-set soalan, kita memang foto set sama kan dengan bulat lain. Tapi penggunaannya kita buat soalan yang less. Maksudnya, okay, hari ni buat 10. Kita bagi dengan amount yang kurang lah 10 atau 20 untuk target 2B. Jangan kita terus bagi, buat 40 soalan, buat 20 soalan, tak perlu. Kita bagi 10. Kita ajar macam mana cara jawab. Tadi Cikgu Basira ada tanya, saya ada buat teknik bagaimana untuk menjawab kertas 1 dan saya akan terangkan sebentar lagi. Okay, so, tapi di sini kena ada modul ataupun set-set soalan. Di mana kalau cikgu lebih kreatif, cikgu ada masa, cikgu cuba ambil kertas set soalan ni, kurangkan pilihan jawapan. Normally kita ada 4 pilihan jawapan. Untuk pelajar galus ni 2 cukup. 1 betul, 1 salah. So dan repetition. Okay, repetition dia akan mudah untuk mereka mengingat. Okay, lepas tu buku mentor sejarah. Untuk form 4, form 5 sekolah saya gunakan buku mentor. Dia punya penggubal adalah Cikgu Yusof and team Cikgu Yusof. Dan dia menggunakan kaedah GLA. Dan saya bersyukur kerana guna buku ni sepanjang PKP ni dia easy because tepi tu ada guided answer dan kalau cikgu tak ada pun dia kalau tak masuk kelas dia masih boleh buat. Ada guidance kat tepi jawapan tu kan, dia nak karang balik. So sekarang saya tengok yang modul JPN Ticket to Victory tu lebih kurang macam tu dan menarik. Cikgu boleh gunakan modul tersebut. Gunakan dengan maksimum. Okay, then Tuition tu kelas tambahan. Okay, cikgu boleh buat kerana budak-budak ni dia tak boleh, apa orang kata, kalau setakat waktu kelas saja tak cukup. Dan sekarang waktu PKP ni kita tak boleh buat secara bersemuka. Cikgu boleh buat kelas tambahan melalui online dan saya tahu kehadiran itu adalah masalah besar. Itu yang saya hadapilah. Kalau result sekolah saya jatuh pun disebabkan kehadiran. So yang tu kena bekerjasama dengan pihak pentadbir. Okay. Next, bengkel teknik menjawab khas untuk pelajar halus. Okay, kalau kita buat macam kepung mereka, hands on dengan mereka, tunjuk cara nak buat. Okay, saya walaupun jemput cikgu penceramah luar, okay, sometimes saya buat lagi. Dia kena berulang kali dengan pelajar galus ni. Dia tak boleh sekali ceramah habis. Dia kena beberapa kali hands on. Cikgu Rizal tahu banyak kali kita panggil pelajar buat kan. So saya akan buat in-house lah banyak kali dengan mereka. Dan open book test. Kalau kita bagi kertas, dia tak boleh jawab, nanti kita ambil balik semua kosong je.
Okay, so kita lebih bagi mereka dan bagi buku teks suruh buat. Memang percubaan dan SPM sebenar dia tak boleh guna, tapi selagi dia boleh guna, kita galakkan dia menjawab menggunakan buku lah semaksimum boleh. Okay. Seperti yang Cikgu Mazura kata tadi, Google Form untuk kertas satu, Google Form adalah yang the best bagi saya, yang simple, yang mudah untuk cikgu-cikgu nak bina dan boleh buat. Buat, lepas tu bagi kurang pilihan dari A to B cukup, lepas tu ulang balik. Lepas tu nanti dia lupa juga dalam 1-2 minggu kan, nanti bagi balik suruh dia buat. So pengulangan ini akan membantu dia mengingat. So next time kan kita tahu dalam sejarah ni memang ada pengulangan dalam soalan kertas satu. So definitely akan bantulah. Untuk mengajar pelajar galus cikgu, kita kena banyak bersabar. Banyak bersabar. Sabar, repeat, kena ada human sense, kena jadi kawan kepada mereka, motivate. Ini antara elemen yang sentiasa kena ada. Bercerita, berkenalan dengan dia, memahami masalah dia, dan kita jangan terlalu tegas lah. Kalau tegas, dia jadi enemy. Bila jadi enemy, kita ada buat apa pun, dia akan block kita. So ini yang saya belajar lah selama 13-14 tahun kat SMK Matang ni. Berhadapan dengan pelajar galus, ini antara perkara yang saya dah belajar lah. Okay, so kita pergi lebih detail dalam untuk beberapa kaedah saja cikgu. Tadi saya bagi dekat 13-14 kaedah. Okay, saya go lebih detail tu hanya beberapa kaedah. Okay cikgu. Next adalah kaedah easy sejarah. Next slide Mazura. Lagu Jalur Gemilang ni. Ada yang cikgu mengatakan yang dia sudah tidak relevan. Tapi bagi saya, pelajar kelas belakang ni dia suka menyanyi. Kan? Dia suka santai-santai. Why not? Sekali-sekala kan nyanyi lagu dengan mereka. Okay, bagi mereka ingat beberapa idea ni, nilai-nilai. Dan nilai-nilai ni memang selalu kita gunakan untuk jawab soalan KBAT. Dan nanti bila saya berikan teknik acuan sejarah, so nilai-nilai ini kita boleh ajar mereka untuk masukkan ke menjadi fakta, jawapan ataupun huraian kepada fakta yang mereka cari ataupun kesimpulan kecil kan menjadikan memajukan ekonomi Malaysia, wujudkan mengekalkan perpaduan. Okay, sini lagu ni kita boleh guna nanti. Saya cikgu-cikgu mungkin ada, kalau tak ada kita boleh share balik lah di kalangan kita kan. So why not? Kita sekali-sekala lah bersantai dengan mereka. Play songs. Okay, next, game-based learning. Next page. Okay. Yang ini mungkin cikgu dah guna, saya just nak ingatkan saja. Saya dapati cara game-based learning ni memang belajar boleh ingat. So dari form 1 sampai ke form 5, cikgu boleh guna kaedah game-based learning ni. Kerana macam sekarang form 1, saya rasa tamadun India, tamadun Cina kan, semua dah ke lower form. Kan dulu katakan ciri-ciri tamadun Indus kan. So ada tembok ke, ada apa orang kata, ada bandar terancang. So kita nak ingat fakta-fakta ciri-ciri bandar. So, kita boleh gunakan kaedah game-based learning. Lepas tu even until form 5, nanti form 5 kita nak ingat sebab-sebab penubuhan Malayan Union. Okay, contohnya ada 2 isi. Dia boleh banyak pun boleh. 6 isi ke, 8 isi ke, berapa isi pun boleh. Cara kita nak buat adalah contohnya kita pilih 2 orang. Ini untuk demo kat sini 2 orang cukuplah. Cikgu Mazura boleh tak join saya? Saya dengan Cikgu Mazura. Okay, 2 orang pelajar. Ada. Kita demo teruslah Mazura. Kita santai je kan? Boleh. Buka mic. Buka kamera. Dah buka dah. Okay, boleh. Okay. So, kita nak mengingat 2 sebab penubuhan Malayan Union. Isi ni saya dah bagi kan.
menjimatkan kos dan melicinkan pentadbiran. Okay, so kita nak gunakan tangan buat satu pergerakan yang mencerminkan menjimatkan kos. So Mazura buat menjimatkan kos macam mana pergerakan tangan you? Kos. Menjimatkan kos. Macam ni lah. So tangan tu kan duit kita selalu tunjuk wang kan. Itu yang Mazura tunjuk Okay, menjimatkan kos. Okay, melicinkan pentadbiran. Melicinkan pentadbiran. So melicinkan pentadbiran atau melicinkan pentadbiran. Okay, so dua pergerakan. So sekali lagi kita bila kita minta pelajar buat, dia kreatif. So kita minta pelajar yang buat. Kita tak perlu fikir banyak-banyak. Dan tak perlu banyak-banyak pergerakan. Satu pergerakan, menjimatkan kos. Satu gerak pun cukup. Kan kos. Melicinkan pentadbiran. So satu pergerakan pun dah cukup. Tak perlu setiap perkataan kena ada pergerakan. Saya minta mereka buat, mereka sangat-sangat kreatif. Kan saya selalu pergi cikgu, sekolah cikgu Mazura, boys pun banyak kreatif. Dia akan buat macam-macam cara kan. So kita cikgu-cikgu boleh buat di kelas cikgu. Then lepas mereka dah buat, minta mereka ke hadapan buat dan whole class akan tiru. Kan, tiru dan sebut. Okay, macam contohnya, sekarang semua orang buat gaya menjimatkan kos. Cikgu Rizal, jom join. Kan, okay, menjimatkan kos. Okay. Sekarang kita tiru pelajar B. Okay, isi dia melicinkan pentadbiran. Okay, melicinkan pentadbiran. So dia akan buat ulang, sudah ulang dah. So pelajar lain dah tiru dah. Sekarang pelajar perlu ulang semula dari awal, setiap pelajar menyempurnakan tugasan masing-masing. Okay, sekarang kita suruh pelajar depan tu diam je. Okay, cikgu bagi arahan. Okay, tolong buat gaya menjimatkan kos tu macam mana? Okay, suruh terus pelajar menjimatkan kos. Okay, sekarang buat melicinkan pentadbiran. Terus melicinkan pentadbiran. Okay, lepas tu sekarang pelajar yang di depan tak cakap. Hanya buat gaya saja. Ini apa dia? So pelajar lain akan melicinkan pentadbiran. Okay, ini apa dia? Menjimatkan kos. Yang semua tu akan cakap. So dia ada 2-3 kali pengulangan dan pergerakan tangan. So mudah untuk pelajar nak mengingat. So kelas pun lebih aktif. Even sekarang kita cuba dalam online pun boleh jadi, no? Kan kita ada kamera. So nampak. So kalau kelas pelajar tak masuk tu itu di luar bidang kelas kita lah kan. Tapi yang ada kita cuba buat dengan mereka. So agak menarik sikit lah, tanpa kos, tanpa bahan apa-apa kita boleh buat. Next slide. Next slide Mazura. Kaedah lukisan. So ini pelbagai cara kita boleh buat. Kita buat nota, lepas tu tepi tu kita lukis macam ni pun boleh, ataupun kita nak bagi tajuk, lepas tu kita suruh pelajar lukis mengikut tajuk, kita nak langkah-langkah ke ciri-ciri ke. So kartun tu mereka boleh senang ingat, khususnya pelajar Cina. Pelajar Cina suka melukis kartun ke komik ke. So dia nak ingat boleh lah. Okay, so ini kaedah. Next. Semua tajuk boleh buat actually. Next. Daripada form 1 until form 5. Dan pelajar, ini tadi kita punya lukisan terlalu banyak kan. Untuk pelajar Galuh sikit cukup. Kalau satu sebab-sebab ni kalau ada 5 kat sini, pelajar Galuh 2 atau 3 sudah cukup. Kalau mereka dapat 2-3 tu kita berjaya sebenarnya daripada tak dapat apa-apa. Bagi mereka kita mudahkan dia. Kita kena minimalkan setiap isi. At least dia boleh jawab 2. At least dia boleh dapat 2 ataupun 3. Itu dah sangat-sangat bagus. Kayak hari tu yang Mazura, hari tu yang tunjuk pasal perjanjian Hudaybiyah kan, yang lukis bukit tu kan. Pelajar faham kelas belakang. Yang sudah tengok yang hari tu lah, yang Mazura masa main sekolah tu, ingat tak?
Tu Syirah ajaklah balik. Dia orang faham yang perjanjian Hudaibiyah tu lah, bukit tu. Itu sendiri, buat sendiri. Cara lukisan Ajar. Ha. Kalau Jadi, kalau macam saya dalam kelas, kalau saya mengajar kelas belakang-belakang, maklumlah budak lelaki kan, manja-manja sikit, saya suka menconteng whiteboard. Jadi bila contengan saya tu, saya suka melukis. Saya jenis yang suka melukis. Tapi lukisan tu saya je lah yang faham. tapi berkesan lah. Kalau lukisan ni saya rasa memang berkesan. Untuk kelas betul. belakang lah. Betul. Memang betul. Pelajar Cina, pelajar India ke, semua boleh faham lukisan, betul. So kita minta lukis, kalau ada pelajar yang sangat bagus dalam lukisan, kita minta dia lukis, dia pun seronok. And so melibatkan pelajar boleh, kita lukis boleh, even time frame, kronologi masa, peristiwa, kita lukis satu-satu simbol mewakili satu-satu peristiwa tu, nampak connectivity dia boleh faham. Sebab bila kita melukis, kita boleh menghayati cerita tu sebenarnya. Betul. Sebab tu kita boleh bawa mereka masuk dalam cerita tu, bayangkan mereka ada dalam lukisan tu. Exactly, betul. Actually saya pun dari kecil bila masa form 6, form 5, saya belajar sejarah tamadun Islam. Cikgu saya dia suka bercerita. Saya dengar macam kan suka tengok filem Tamil kan, ada jalan cerita dia, ada plot cerita dia. So saya dengar cerita ni. Okay, even continuity bab bagi saya senang nak mengingat. So cikgu pun kena buat cara yang menarik macam ni lah. So melukis, bercerita, gunakan gambar, warna pun boleh bila buat nota. Okay, sekarang kita pergi kepada teknik menjawab kertas satu. Okay, teknik menjawab kertas satu, saya memang guna kaedah teknik ni lah. Selalunya. Bagi saya, pelajar kena faham soalan, cari jawapan dalam buku teks, dia tahu di mana jawapan tersebut dan betul. So betul tu kemudian, dia tahu faham, cari jawapan dan betul. Bukan berapa banyak dia boleh jawab. Okay, saya tak kejar dia nak dapatkan berapa, 10, 20 soalan, 50, 40 soalan dia kena buat, itu semua tidak. Even 10 enough for me. Dia boleh betul-betul kuasai, cukup untuk galus, untuk belajar galus. Kaedahnya saya bagi soalan objektif, buku teks mesti ada tepi. Okay, baca sama-sama dengan dia, garis kata kunci. Okay, then tengok pilihan jawapan. Sometimes ada soalan macam soalan kebat. Soalan kebat ni dia masa baca jawapan pelajar boleh bagi tahu baca jawapan dia dapat dah. Dia kata ini yang logik cikgu, ini yang logik. So ada kalanya dia blank lah, kalau fakta memang sometimes dia tak tahu langsung. Tak apa, kita guide dia, kita kata ini kata kunci. Okay, ini pilihan jawapan. Tak apa, kita tengok buku teks. So setiap soalan yang kita bagi, kita guide dia dengan bagi muka surat sekali. Dia akan rujuk buku teks, then kita sama-sama guide dia, cari dekat perengan mana jawapan tu. Okay, dia akan jumpa, okay, perengan 1. Okay, kalau masih tak jumpa, kita ada pelajar yang lebih kritikal, kita guide dia. Kan, muka surat ni tengok dekat perengan 2. Jumpa tak? Ada kalanya boleh jumpa. Ada kalanya masih tak jumpa. Okey, tengok dekat baris 4. Kita guide. Lepas dia dah jumpa, bagus. Tengok sekarang dekat jawapan. Yang mana jawapan betul? Oh, ni C lah, B lah cikgu. Ni D, betul lah. Nampak tak? Ini jawapan dia. Okey, dia pun seronok. Dia dapat jawapan. Dan saya suruh catat sikit lah. Okey, muka surat MS berapa? P1, B1. Ini even pelajar kelas depan pun, bila dia buat kali pertama tanpa rujuk buku teks, kali kedua sekarang saya suruh dia cari untuk 40 soalan. Kerana suruh baca buku teks tu dia orang kata tak ada sasaran kan, baca buku teks untuk kertas 1. Mana dia nak baca, dia buka, dia tidur terus. So saya kata 40 soalan ni cari jawapan, tulis. So you boleh secara tidak langsung study untuk paper 1. Dia pun buat. Pelajar kita ni actually kalau kita
pujuk-pujuk, bagi tahu dia buat. So pelajar galus ini selepas kita buat, kita kena buat berulang kali lah. Maksudnya kali pertama kita dah buat, kali kedua kita tanya balik, soalan ni jawapan dia apa, soalan ni jawapan dia apa. Pengulangan lisan pun boleh, ataupun suruh tutup jawapan, suruh dia jawab balik, bagi set yang berbeza. Kita buat pengulangan hari lain pun boleh. Okey, pilihan yang 2 pilihan itu kepada kita lah cikgu. Kalau kita ada masa, kita boleh edit set soalan tu bagi dia 2 pilihan saja. Masa KBSM kita ada modul-modul sumbangan daripada GCGC yang mempunyai soalan dengan 2 pilihan jawapan saja. Untuk KSSM ni belum ada lah, saya akui. So mungkin menengah rendah ada, kita boleh gunakan. Kalau tak cikgu ambil 5 atau 10 soalan, cikgu edit-edit bagi mereka lah. Okay, dan itu yang saya cadangkan, kita gunakan Google Form. Google Form untuk pelajar yang PDPR. Okay, untuk Form 1 sampai Form 5, cikgu boleh bagi soalan sikit-sikit untuk mereka. Pilihan pun 2 saja, suruh mereka buat. Lepas 1 minggu, 2 minggu, cikgu buat kelas ulang kaji, repeat balik Google Form itu untuk mereka buat. Mesti ada yang seronok, saya ingat, saya boleh buat. Betul banyak, seronok dia. Kita buat pengulangan. Okay, next slide. Okay, slide ni agak kabur. Just saya nak, walaupun saya kena bagi ceramah untuk pelajar galus, saya just want to share apa yang saya buat untuk semua kelas saya di Matang. Di mana kita ada modul kertas satu. So sekarang pun kita macam saya ambil beberapa set soalan. So kita compile, namakan dia sebagai modul kertas satu. Then saya suruh mereka buat satu jadual. Okay, jadual tu bilangan. Lepas tu bab, hari bulan. Then kotak pertama itu cubaan pertama tanpa merujuk buku teks. Cubaan kedua selepas pembetulan. Cubaan ketiga, jika dia belum betul 30/30. Contohnya ada 30 soalan. Kalau dia tak dapat juga selepas dia dah cari, dia dah baca buku teks, dia kena buat kali ketiga. So modul kertas tu dia tak boleh conteng lah. Jawapan kena tulis di tempat lain. Okay, itu biasanya saya drilling kertas satu. Cikgu boleh buat untuk pelajar-pelajar cikgu. Hanya khas untuk pelajar galus ini kita tak boleh bagi banyak soalan. Itu je beza. Kan? 10 soalan kita buat dulu. Dia mungkin betul 1 atau 2. Kemudian dah ajar dia 1 demi 1. Okay, kemudian dah buat pembetulan. 10 soalan pun dah cari jawapan. Tutup, suruh dia buat balik. Ada yang ingatan dia kuat. 10 pun betul. Seronok dia. So kaedah pengulangan ni memang berkesan. Dia akan bantu untuk pelajar yang bukan galus itu untuk dapat grade A. Kalau yang galus, ada kawan saya di negeri yang lain, dia kata memang sekolah dia fokus kertas satu untuk pelajar galus. Dan melalui pengulangan banyak kali kertas satu, banyak pelajar galus dia boleh lulus. So ni antara sharing daripada cikgu negeri lain. So kita boleh cuba. Saya sedang cuba dengan pelajar yang sekarang yang baru datang lepas cuti 7-8 bulan ni hilang ni. Dia datang, saya kena lenient dengan dia. So saya buat objektif dulu. Bagi dia relax, cool down, dapat semangat nak belajar. Baru saya go in kepada soalan struktur dahulu. Bagi dia dapat mood, barulah nanti esei. Kan kita nak pujuk dia yang form 5 ni untuk dapat balik semangat untuk belajar. So boleh Pak Manggi nak tanya, kertas ni kita yang simpan ke yang ni jadual ni? Bukan. Jadual ni saya minta pelajar kalau cikgu gunakan buku, cikgu suruh minta dia lekat dalam buku lah. Takut kertas ni hilang. So bila kita semak nanti kita sign kat tepi tu. Okay, ada satu ruangan sign tu. Tu kat bawah je lah. So cikgu boleh minta extra satu lagi kolom untuk cikgu sign, cikgu semak balik. Kalau cikgu nak simpan boleh. Itu fleksibel cikgu, fleksibel. Ini boleh jadi evidence. Kan? Ikut kreativiti kita kan? Betul. Yang kolom last kali tu apa manggil yang last kali tu?
Kalau yang pertama cikgu, pertama tu sepatutnya bilangan, kedua itu adalah bab, lepas tu tarikh bila dia buat. Satu yang kolom yang 1, 2, 3, 4 tu adalah percubaan pertama tanpa merujuk buku teks. Kolom yang seterusnya percubaan kedua, saya tulis 2, selepas pembetulan. Kolom yang seterusnya percubaan ketiga. Okey, jika belum betul semua, saya kena tulis baru dia faham. Kalau kita short dia tak faham apa benda tu. Dan last kali cikgu, saya minta cikgu buat satu lagi kolom dia, iaitu tanda tangan guru. Kolom tanda tangan guru. Pastinya dah siap semua sign habis kat bawah. Saya buat well done. Okay, sometimes saya pergi minta chop GK saya, chop sign. Macam reward sikit. Saya kata ni GK akan check ni, pengetua akan check ni. Jadual ni macam tu. Okay, so kita tulislah kata-kata. Okay, ni yang last kali kolom yang 3, 6 tu saya tak apa nampak tadi. Yang ke-6 tu apa tadi? Yang ketiga, percubaan ketiga tu. Percubaan ketiga jika belum dapat markah penuh. Macam tu. Okay. Cikgu nanti tambah satu lagi tanda tangan guru. Okay. Okay, so tu fleksibel lah, kita boleh create, kita boleh edit yang ni. So cikgu Yusof pun dia tengok cara ni, lepas tu dia ada cipta satu lagi macam borang untuk apa buat drilling kertas satu daripada ni lah, daripada yalah, borang sebab ni dulu. Kertas satu markah dia banyak kan, dia tak ada kertas 3 dah. That's right, betul. Kita sekarang paper 1, paper 2 saja. Betul? So even lower form pun cikgu-cikgu boleh guna kaedah ni. Cikgu buatlah borang yang lebih kreatif, lain macam edit-edit sikit kan. Cikgu macam mana cikgu nak tulis, cikgu buatlah. So ada tracking kita boleh track dia punya perkembangan, dia punya improvement. Okay, tu next. Next slide. Okay. Kaedah menghafal jawapan munasabah. Next slide. Kalau dah habis masa tolong alamak sudah terlebih masa ke? Okay, saya lajukan sikit, sorry. Okay, untuk kita nak menghafal apa tu jawapan munasabah, slide yang ke depan sikit Mazura. Ada sebelum ni ada satu slide Tolong warn saya kalau lagi depan. Okay. Oh, dia ada lari sikit. Sorry. Next slide. Next. No. Next slide. Ada lari sikit ni. Macam mana ada? Okay. Sorry Mazura. Can we go in, ada tak dia jawapan munasabah untuk pelajar kritikal? Macam ada lari sikit. Ada. Pelajar, jawapan munasabah untuk pelajar kritikal ada. Yes, exactly. Sorry. Okay, saya ada berapa minit lagi actually? Macam terlebih masa saya tak perasan. Ada berapa minit lagi? Untuk Syirah? Ya. Ya. Bashirah? Ya saya. berapa minit lagi untuk saya? 4:30 ke pukul 5? 4:30, tapi lajak sikit pun tak apalah kalau tak habis lagi kan. Kalau ikutkan 4:30 lah. Lemak macam mana? Cikgu Riza macam mana? Cikgu Riza. Tak apa, mari teruskan dulu sampai lajaklah 4-5 minit. Teruskan. Bagi saya 5 minit. Teruskan. Okay, boleh kan? Ada Teruskan hasil je. pun tak teruskan. Teruskan. Okay. Thank you Sorry maaf
Saya tak tengok masa. Okay, so next adalah untuk jawapan KBAT. Okay, KBAT ini daripada saya tahu Form 1 pun sudah ada KBAT kan? Kalau KSSM sekarang soalan KBAT sudah ada sampai ke tingkatan 5. So pelajar yang sangat-sangat kritikal, yang boleh katakan langsung tak boleh bahasa Melayu. So pelajar itu saya biasanya bagi jawapan yang agak fix sikit lah. Okay, ini pun ikut kreativiti cikgu. Saya hanya bagi satu frame, satu contoh saja di mana saya bagi saya cipta ikut nilai nilai perpaduan cintakan negara untuk ekonomi ataupun untuk pada pendapat saya kita mestilah tabah, berani, tidak putus asa menghadapi cabaran. Selain itu kita perlu cintakan negara, taat kepada pemimpin, setia kepada raja negara untuk kekalkan keamanan negara. Okey, dan memang panjang, so cikgu boleh edit. Saya hanya bagi base saja kat sini. Okey, cikgu boleh ambil base ni, cikgu edit, cikgu boleh bagi untuk pelajar. Katakan cikgu nak bagi soalan KBAT, cikgu dah tahu bab ini adalah mengenai apa? Tentang kedaulatan. Bab ini tentang apa? Tentang tentang ekonomi. Bab ini tentang apa? Lebih kepada orang kata cintakan negara, something berkaitan dengan kerajaan ke negara. So cikgu tengok bab itu tentang apa, cikgu create satu jawapan munasabah, cikgu bagi mereka hafal dan cikgu bagi beberapa soalan untuk dia tulis dan dia dapat betul, dia encouraged. So yang kritikal tu cikgu boleh kemudian edit, cikgu tengok kebarangkalian soalan, okay, daripada bab mana cikgu ramalkan untuk mereka. Cikgu buat satu jawapan munasabah daripada beberapa bab. Okay, tengok ada unsur patriotisme, untuk politik, ekonomi. Cikgu buat 2-3 perenggan cukup dan cikgu bagi mereka hafal dan exam nanti dia boleh gunakan untuk dia jawab periksa. At least dia boleh tulis daripada kertas tu tinggal kosong. So cikgu boleh ubah mengikut kreativiti cikgu. Ini idea saya lah. Dan sebelum 2017, maksudnya sampai 2017, saya gunakan jawapan ini, 1, 2, 3, 4 perenggan ini dekat pelajar SMK Matang dulu. Masa kita format lama, kertas 1 dan kertas 2 untuk dia hafal. Dan dia jawab semasa SPM. So apa yang saya tengok ialah, Mazura next slide. Next slide Mazura. Masa kita bina ataupun edit tadi ada penanda wacana dan kata hubung. Okey, yang pelajar sedang tulis itu. Gambar pelajar sedang menulis. Yes. Okey, cikgu kita sampai kena bagi personal touch lah. Maksudnya satu-satu. Okay, nak bagi dia hafal 4 perenggan yang kita kata simple itu pun bukannya mudah. Kena ada kesabaran tinggi, pengulangan, dia hafal, tulis balik, tulis lagi, tunjuk sampai dia boleh dapat 4 perenggan tu bukannya mudah. So kita bagi dia buat lah. Kita bagi kita bagi motivate ke, cikgu nak bagi hadiah ke. Okay, cikgu buatlah berbagai cara even untuk menghafal benda yang simple tadi untuk pelajar galus mengambil masa. Mengambil kesabaran cikgu untuk buat. So pengulangan lah, tengok one by one cikgu. Dia sedang menghafal tu. Okay, next. Okay, sorry cikgu, saya punya tak berapa nampak. Kalau cikgu nampak, cikgu tengok result tu. Ini 2015, 16, 17. Kalau cikgu lihat pada sejarah, dia dapat lulus. Okay, dia dapat lulus dengan kaedah menghafal. Pelajar ni memang pelajar kritikal. Kritikal di mana even bahasa Cina pun tak boleh lulus.
bahasa Cina, apa-apa, semua subjek dia tak boleh lulus. Hanya kaedah menghafal dan menulis jawapan untuk soalan kebat dan dia kena dekat kebat terbuka. Itu pun kebat terbuka. Tapi selepas tahun 2018, kita kena ubah lagi sikit lah. Untuk SPM especially dia ubah sikit. Mungkin dekat lower form tu masih kita boleh bagi jawapan yang berbentuk pendapat ini untuk dia hafal. Daripada dia tak capai apa-apa, kita just motivate mereka untuk ingat. Bagi training untuk soalan kebat. Bila dia dah pandai nanti, dia dah boleh faham, baru kita edit lagi cara dia dengan teknik acuan yang kita nak tengok sekarang. Mazura terus jump ke teknik acuan. Okay, yes. Okay, so teknik acuan ini adalah teknik yang saya dengan Cikgu Mazura sharing. Saya eksperimen dengan pelajar kelas akhir saya, memang berjaya. Kita bagi soalan, lepas tu kita guna teknik acuan ni, suruh dia hafal dulu, mesti kena hafal. Mungkin teknik penghafalan macam tadi, kan? Seorang-seorang pelajar duduk, suruh dia hafal dulu, kita tengok dia boleh hafal tak. Susunan tu betul ke? Kerana agak pelajar saya sangat-sangat lemah pun ada. Kan, very critical bagi dia hafal dia punya acuan ini. Dan bila kita dapat soalan, contohnya pada pendapat anda, bagaimanakah kita dapat meningkatkan ekonomi negara supaya menjadi negara maju? Okay, very simple, basic question saja saya buat dekat sini. Kita tengok macam mana kita nak jawab. Pada pendapat saya, kita dapat meningkatkan ekonomi negara supaya menjadi negara maju. Itu adalah daripada pangkal ayat soalan. Kita letakkan di atas. Kemudian, next, ialah adalah kerana dengan itu optional. Ikut kesesuaian soalan. Kalau pelajar tu terlalu kritikal sampai tak boleh nak pilih, kita pilih satu lah untuk dia, kan? So kita fix satu. Ada pelajar memang dia tak boleh nak pilih satu, kan? Kita fixkan untuk dia. Okey, kerana saya rasa Mazura tak ada potong markah untuk BM kot, kan? Yang penting isi. Betul? Kan? Ya betul. Asalkan dalam jawapan pastikan calon tulis dalam bentuk ayat, ada subjek, ada predikat. Bahasa kalau silap tak apa, tak potong markah. Betul. So itu lagi memudahkan pelajar tu, kan? Kita kata okey cukup ini. Ialah saja boleh lah, ialah je lah. Okey, kemudian menggunakan teknologi canggih dalam sektor perindustrian. Itu adalah fakta. Teknologi canggih. Ada pelajar dia boleh tulis teknologi canggih je. Salah sektor perindustrian dia tak boleh tulis. Tak apa, kita lenient dengan dia. Kita pujuk dia menulis. Okay, teknologi canggih itu ada dalam lagu, kan? Jalur Gemilang, kita lagu Izi Sejarah tu. Then next. Hal ini dapat. Hal ini kerana. So kita ambil satu pun cukup. Hal ini kerana. Kan? Kita bagi dia satu option cukup lah. Kerana, dapat meningkatkan kualiti dan kuantiti barangan tempatan. Ataupun dia boleh tulis dengan ayat lebih mudah pun kita terima. Katakan dapat meningkatkan pengeluaran. Kan? Pengeluaran barangan. Dia bagi jawapan yang mudah tahap dia, cikgu. So kita terima tu. Kan? Ini jawapan tahap pelajar, cikgu. Kalau pelajar dia lain, lagi simple dia punya word. Asalkan betul, asalkan logik kita ambil, cikgu. Jawapan dia. Next, contohnya. Sebenarnya sometimes pelajar dia bagi contoh, dia tak tahu itu contoh. Kan? Dia tak tahu itu contoh ke atau huraian. Suruh dia tulis je. Contohnya barangan buatan Malaysia ni dapat yang berkualiti dapat dieksport ke luar negara. Mungkin dia tulis lain. Dia kata barangan Malaysia akan mendapat sambutan ramai. Ramai akan beli barangan kita. Pun betul, kan? So kita terima je jawapan yang dia bagi. Then kesimpulannya. Kerana dia 4 markah, so kita tak perlulah satu lagi isi yang selain itu dan supaya. Kita boleh bagi tahu dia. Kalau pelajar terlalu kritikal, kita buang je yang selain itu supaya tu, hanya cukup sekadar 4 markah punya line tu. Kalau dia ada isi lain, kita boleh train lah. Kita tengok improvement. Kalau pelajar tu dah faham sangat-sangat,
kita boleh add on. Kalau dia baru basic, cukup sekadar 1, 2, 3, 4 markah kan? Fakta, huraian. Okey, contoh kesimpulan. Kalau pelajar lebih kritikal, hanya sekadar fakta huraian. Kan? Fakta huraian. Cukup cikgu. Okey, di mana? Kalau kita tengok dekat acuan ini, dia ambil pangkal ayat, kemudian dengan hal ini kerana huraian, titik, contoh tu buang dulu, terus selain itu. Fakta supaya huraian. Cukup. Untuk pelajar yang sangat-sangat kritikal, dia bagi kita fakta huraian, kita dah happy dah. So kita permudahkan mengikut tahap lah pembelajaran yang berbeza. So saya rasa yang lain-lain itu normal saja kan. Next adalah GLA. Kita bagi yang soalan-soalan yang ada muka surat, yang ada guided learning. Sekarang sebanyak pun macam tu. Kebanyakan buku ada guided learning. So ini antara contoh saja yang saya gunakan. Next. Okay, teknik yang selalu kita buat teknik kat sekolah kan. Teknik mengajar. So cikgu boleh buat. Next. Just belanja gambar je. Okay, kita buat pengukuhan di sekolah. Kan buat lagi in the house. Okay, bagi mereka open book test. Finish. Okay, so kita sama-sama belajar cikgu. Ini antara ilmu yang saya ada. Saya sharekan salah silap, terkasar bahasa ke, tersilap BM ke, sorry. Okay, kalau ada nak tanya boleh. Tapi sorry ya, masa saya terambil lebih. Maaf. Okay cikgu. Cikgu Rizal, cikgu Ashira, tamat dah. Okay, ada soalan tak sebelum saya teruskan dengan ada game sikit. Cikgu Mazura nak buat game sikit. Kan? Ada soalan? Oh, betul. Ada soalan? Okay, terima kasih diucapkan pada Puan Magil lah di atas ceramah yang menarik lah sebentar tadi berkaitan bagaimana kita nak tackle ataupun nak ajar pelajar galus lah ya, sebab kita sejarah ni wajib lulus kan, jadi kita nak fokus kepada pelajar yang galus ni lah ya, supaya dapat sijil lah ya bersama-sama dengan subjek Bahasa Melayu nanti. Okay, seterusnya saya menjemput sekali lagi Puan Mazura untuk menerangkan tentang beberapa aplikasi menarik lah dalam PDP. Okay, dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, Assalamualaikum sekali lagi kepada cikgu semua. Okay, memandangkan masa kita sebenarnya ikutkan dah tamat, tak apalah saya ringkaskan. Saya hanya nak tunjukkan satu sahaja penggunaan aplikasi. Game pun kita tak sempat buat lah, tapi tak apa. Yang penting penyampaian daripada Puan Magish tadi, itu yang sangat penting bagi saya. Okay, sangat menarik bagi saya dan perlu kita contohilah. Kita cuba ikut mana yang boleh. Baik, sekarang slide yang ketiga ialah aplikasi menarik dalam PDPC. Okey, sebenarnya banyak aplikasi menarik dalam proses pengajaran kita yang boleh kita guna bersama dengan murid. Sama ada secara bersemuka di sekolah mahupun secara atas talian untuk murid-murid yang masih lagi PDPR. Baik, contohnya cikgu pun dah gunakan benda ni. Okey, contohnya kita guna sekarang ni ialah Google Meet. Okey, medium Google Meet. Jadi melalui Google Meet ni, apa sahaja kita boleh guna untuk menjadikan pengajaran kita lebih menarik. Okey, kemudian kita ada Kahoot. Kahoot ni dah lama dah kita guna. Sejak zaman Frog lagi kan. Okey, kita ada Quizizz. Quizizz pun saya difahamkan cikgu-cikgu telah mendapat bengkel pendedahan bagaimana kita nak mencipta soalan menggunakan Quizizz. Okey, jadi saya pun suka menggunakan Quizizz sebenarnya. Okey, selain itu kita ada Wizme. Wizme ni tak semua orang tahu ya. Tak semua orang gunakan. Sebab dia macam nama pelik-pelik sikit, jadi tak ramai yang tahu. Okey, kemudian kita juga ada Educandy. Wheels of Names, Socrative yang Cikgu Yusof ya, Cikgu Yusof dia kalau dia buat bengkel, dia akan praktikkan Socrative bersama dengan murid-murid yang terlibat dalam bengkel. Okey, kemudian satu lagi yang kita bincangkan tadi, kita menggunakan Google Form. Itu juga antara contoh aplikasi menarik yang boleh kita gunakan untuk lakukan aktiviti bersama dengan murid. Okey, jadi di sini saya nak ambil satu contoh perkongsian Wheel of Names. Okay, jadi kenapa ya kita nak guna Wheel of Names ni? Okay, yang ini sebenarnya dia untuk aktiviti yang boleh orang kata menarik minat murid untuk bertindak aktif bersama kita di dalam kelas. Okay, sama ada kita dalam kelas secara bersemuka
ataupun kita berada di rumah. Okey, murid berada di rumah PDPR. Okey, jadi tak perlu install. Apps ni dia tak perlu install. Kita boleh gunakan semasa kita sesi Google Meet seperti sekarang lah. Untuk apa kita nak guna? Nak jawab soalan, nak dapatkan maklum balas dan juga untuk kita adakan aktiviti-aktiviti lain seperti cabutan bertuah. Okey. Dan ini juga menjadikan suasana pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif, menarik dan teruja lah. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat step bagaimana kita nak membina ataupun kita nak menggunakan aplikasi ini. Okey, cikgu, saya tak boleh nak buat praktikal dengan cikgu sekarang sebab masa pun sangat terhad. Kita pun sekejap lagi nak solat. Okey, jadi saya tunjuk sahaja. Okey, nanti bahan ni, slide ni saya akan share dengan cikgu Washira dan cikgu boleh buka, cubalah. Tapi saya rasa antara kita mesti ada yang dah pernah guna dan pakar lah bab-bab ni. Jadi untuk yang tak reti, boleh jadikan ini sebagai panduan. Okey, pertama, okey, kita masuk dalam Google. Macam dalam gambar ni kan. Okey, Google, kita type Wheel of Names. Okey, ni step yang pertama. Dia akan keluar benda kat bawah ni. Jadi kita pilih yang first kali ni, Wheel of Names, Random Name Picker. Okay, kita ambil yang ni mula-mula. Okay, lepas tu dia akan keluar macam ni, paparan kosong, piring kosong ni. Ni cikgu boleh guna nota ni untuk cikgu cuba sendiri nanti, buat dekat phone pun boleh. Okay, kemudian bila dia keluar macam ni, dalam laptop cikgu, cikgu mesti dah ada senarai nama murid kan? Ataupun senarai nama ahli-ahli yang cikgu nak gunalah. Jadi contoh macam saya ada senarai nama murid di sini. Okey, ni dalam bentuk Excel. So kita copy senarai ni, kita akan pergi dekat sini. Dia akan keluar yang ni nanti. Tepi ni nanti, tepi roda ni ada satu kotak. Jadi di situ kita kena paste. Saya tak boleh nak tunjuk secara praktikal dengan cikgu nak buat praktikal sebab masa ya sangat mencemburui. Okey, jadi cikgu cuba buat nanti. Cikgu copy senarai nama, masukkan ke dalam kotak yang ada di sebelah roda ni. Okey, jadi contoh macam ni ialah nama murid saya. Kita copy masuk di sini. Okey, kemudian step yang seterusnya, okey, sebelum tu saya nak maklum kepada cikgu, kalau cikgu tak nak guna nama murid, cikgu nak guna nama gambar. Mungkin gambar yang berkaitan dengan tajuk pelajaran kita ataupun gambar murid dan sebagainya. Boleh cikgu. Okey, nak gunakan kata-kata yang sesuai dengan tajuk pelajaran kita pun boleh. Copy masukkan di situ ataupun nak type sendiri pun boleh. Okey, kemudian kita klik pada roda yang telah kita pindahkan maklumat tadi tu, yang ada nama tadi kan. Okey, klik, dia akan keluar macam ni. Nanti adalah diiringi dengan bunyi-bunyi sikit, drum ke apa ke. Okey, macam ni saya guna nama murid. Jadi dia akan keluar nama murid. Kalau kata ini aktiviti cabutan bertuah ataupun nama-nama yang bertuah nak jawab soalan. Okey, dia akan naik macam ni. Okey, lepas tu kita boleh pilih nak close ke nak remove. Kalau kita remove, maknanya nama dia dah tak ada dalam senarai. So, bila soalan lain akan naik, murid ni boleh dikecualikan daripada menjawab soalan. Ataupun kalau dalam aktiviti cabutan bertuah, orang yang dah naik nama, tak boleh dah nak jadi antara calon-calon yang akan menerima cabutan bertuah seterusnya. Ini contoh aktiviti lah dalam kelas. Okey, tapi kalau kata nak close sahaja, nama itu akan masih kekal di dalam roda tadi. Okey, cikgu. Okey, kalau kata cikgu ada banyak kelas cikgu mengajar, sebenarnya cikgu boleh save ya. Dekat atas ni nanti, dia ada satu bar dekat atas ni, cikgu tengok perkataan save, gambar macam disket ni. So cikgu klik save. Okey, jadi cikgu bolehlah setkan kelas cikgu, nama kelas. Kenapa kena save? Sebab bila cikgu nak guna untuk aktiviti akan datang, nama tu dah memang ada di dalam roda tadi. So cikgu buka di Google, tengok-tengok nama ni macam nama murid aku je. Mestilah sebab cikgu dah savekan di situ. So dia akan simpan di situ, senang cikgu nak guna. Okey, dekat bahagian yang cikgu tekan save tadi tu, sebenarnya ada juga satu bahagian dia tulis customize. Okey, dekat sini cikgu boleh edit, sama ada nak edit color roda tadi ataupun nak edit dia punya suara ataupun dia punya bunyi-bunyi yang akan keluar nanti dan juga gambar yang cikgu gunakan. Okey, cikgu boleh pilih dekat atas ni seperti dalam skrin yang saya tunjuk warna putih sekarang ni. Atas ni ada during spin. Ni semasa dia berputar. Cikgu nak setkan dia macam mana, cikgu baca maklumat di sini, cikgu set lah ikut kehendak cikgu. Sama juga after spin. Sebelah ni ada after spin. Nanti cikgu buka, cuba terokar sendirilah. Dan appearance. So, yang ini cikgu boleh cuba sendiri di rumah. Okey. Okey. Untuk pertama kali, kalau kita pengguna yang pertama kali guna apps ni, sebenarnya dia akan keluar macam ni. So, cikgu kena sign up dulu. Okey, masukkan email yang cikgu ada, barulah cikgu boleh gunakan benda tu. Okey. Jadi itu sahaja perkongsian yang saya nak kongsikan tentang apps. Okey.
Yang lain tu tak sempat cikgu ya. Jadi terima kasih dari saya. Itu sahaja Washirah. Dan ada nak tanya apa-apa ke? Okay, tak apa. Yang tu kami boleh explore nanti kan. Okay. Ya boleh explore. At least kita buat perkongsian sahaja hari ni. Terima kasih. Okay, kalau tak ada soalan dari pihak saya. Okay, dari pihak saya nak mohon ampun, mohon maaf lah. Andai kata sepanjang bengkel kita hari ni ada tersilap tutur kata, terlajak kata ke kan. Okay. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf lah lebih kurang. Terima kasihlah kepada pihak Sekolah Menengah Bukit Jana, terutama kepada Cikgu Rizal, Puan Washirah dan juga ahli panitia sejarah semua. Semoga perkongsian hari ini dapat menambah ilmu kita bersama-sama ya dalam perkongsian yang bagi saya sangat bermanfaat lah. Okay. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk Sekolah Menengah Bukit Jana. Terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Mazura binti Manan ya dan Puan Manggis iaitu Jurulatih Utama Sejarah Daerah Larut Matan dan Selama atas perkongsian yang amat bermanfaat lah. Semoga kita dapat mengaplikasikan lah apa yang diterangkan tadi dalam dengan bersama dengan anak murid kita nantilah. Okey, majlis diteruskan dengan upacara penyampaian CJ penghargaan sebagai tanda kenang-kenangan lah buat penceramah kita pada hari ini. Okey, jemput Cikgu Rizal lah untuk menyampaikan secara maya. Okey, Firman yang pertama. Sikit Cikgu Firman, Cikgu Rizal boleh sampaikan secara maya. Anak Cikgu Washirah ni dah. Okey, sebelum saya sampaikan CJ penghargaan ni, diucapkan terima kasih kepada Cikgu Mazura dan Cikgu Magis terhadap apa penyampaian dalam bengkel ini sangat bermakna secara santai dan walaupun laju tapi kita dapat dengan baiklah kita dalam masa 1.5 jam kita dapat lihat dengan jelas apa yang perlu kita buat untuk kreatif supaya murid kita aktif dan juga langkah-langkah yang dicadangkan oleh Cikgu Magis dapat kita praktikkan untuk berjaya seperti Sekolah Menengah Matang lah. Juga saya tahu pelajar dia macam mana sebab saya pun pernah mengajar dulu di sana jadi kejayaan Cikgu Magis tu dah hasil daripada pengalaman beliau lah di sana dan saya pun dapat lihat saya pun pernah bersama semasa dipanggil Cikgu Yusof untuk sampaikan bengkel. Okey, tahniah dan sebelum tu saya sebentar tadi saya sempat ke sebelah ke bilik Tuan Pengetua tentang Tuan Haji Abdul Malik yang sedang Google Meet. Beliau menyampaikan rasa penghargaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu Mazura dan Cikgu Magis. Beliau kenal dengan Cikgu Mazura. Dia kata, okey, dia kata bagus Cikgu Mazura dan Cikgu Magis. Tuan Haji Malik. Dia ucapkan terima kasih sebab Tuan Haji Malik ada Google Meet dengan pihak lain tadi. Ya, terima kasih banyak. Dan kita harap ini bukan kali pertama sebab kami rancang mungkin nanti kita akan ada lagi kolaboratif seperti ini. Mungkin kita nak dengan budak, dengan pelajar ataupun kita buat siri kedua nantilah. Kita akan terus bekerjasama lagi. Cikgu Mazura, Cikgu Magis. Ya. Dan juga terima kasih kepada guru-guru sejarah Bukit Jana, termasuk yang lama, Puan Haji Hasiah dan sebagainya. Dan juga orang-orang baru. Cikgu Inani Izzati baru 3 bulan menjadi guru. Jadi dapatlah untuk menimba pengalaman yang baik. Dan Cikgu Sarmimi sudah setahun. Jadi kita harap dapatlah semuanya hari ini dapat yang baik dan manfaat yang ni. Terima kasih banyak. Jadi untuk yang pertama, CJ penghargaan ini secara maya. Terima kasih kepada Puan Mazura. Macam-macam baru lepas cucuk yang lepas dan sebagainya kan. Vaksin dan sebagainya masih lagi sanggup untuk bersama ya. Dan juga Cikgu Magis. Mereka kerjasama kuat mereka. Jadi beruntunglah kita kali ni kerana kita tu dapat bengkel sekali dengan 2 orang. 2 orang guru jurulatih utama daripada Larut Matan Selama. Terima kasih banyak. Okey, yang pertama diserahkan sijil perhargaan untuk Puan Mazura. Okey, Puan Mazura, ni sijil secara maya. Okey. Okey. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Tuan. Sama. Okey. Terusnya kepada Cikgu Magis. Sijil penghargaan daripada Sekolah Menengah Kemasaan Bukit Jana. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita harap lepas ni kita akan berkolaboratif lagi. Ya. Okey. Terima kasih Firman. Okey. Seterusnya saya serahkan kembali kepada tuan rumah kita, pengacara kita Cikgu Washirah. Okey, terima kasih ya. Okey, dengan ini berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Okey, sekian saja. Salam hormat.
Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka kamera tak nak tangkap gambar? Yang boleh lah. Yang boleh lah, yang tak boleh tak apa. Okay. Boleh tak Cik Syirah bilang lah? Okey. Syirah pula tak buka lagi. Oh, Cikgu Asyah kemas kan? Okay. Satu. Syirah, tak boleh, sorry. Tak Boleh tak? apa. Tak apa. Okay, 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Okey. Okay, terima kasih Cikgu Mazura. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Sama-sama. Waalaikumsalam.